Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar unit 3 iaitu teknologi pertanian. Okey, untuk tahun 5. Okey, untuk teknologi pertanian, okey, pada hari ini cikgu akan pada hari ini teknologi pertanian mengalami perkembangan teknologi yang pesat. Okey, pelbagai inovasi reka cipta dalam bidang teknologi pertanian telah muncul pada hari ini bagi meningkatkan hasil dalam bidang pertanian. Dalam unit ini, murid-murid ataupun akan mempelajari dengan lebih mendalam teknologi pertanian, bermula dari proses semaian biji benih, proses menanam dan proses penjagaan tanaman. Murid-murid akan mempelajari dengan lebih terperinci mengenai perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama, pemilihan biji benih; yang kedua, mengenali alatan tangan perkebunan; yang ketiga, menyediakan medium semaian dan bekas semaian; yang keempat, menyemai biji benih; yang kelima, menyediakan medium penanaman dan bekas penanaman; yang keenam, memindahkan semaian ke bekas penanaman; dan yang ketujuh, penjagaan selepas penanaman. Okey, kita pergi ke tajuk yang keseterusnya, iaitu pemilihan biji benih. Okey, ikut pada SP Sukatan Pelajaran 5.1.1. Okey, sebenarnya biji benih merupakan salah satu kaedah pembiakan tumbuhan. Okey, anak benih merupakan antara peringkat awal pertumbuhan sesuatu tumbuhan. Selain daripada biji benih, tumbuhan juga boleh dibiakkan dengan cara pembiakan tampan seperti berikut. Contohnya keratan batang, yang kedua keratan daun, dan yang ketiga cantuman tunas. Sebelum memulakan kerja-kerja penyemaian, kita perlu memilih anak benih yang sesuai untuk disemai. Kita tengok kepada ciri-ciri biji benih yang baik. Yang pertama, biji benih yang matang; yang kedua, bentuk normal; yang ketiga, ada bentuk; yang keempat, bebas. Kita pergi kepada ciri-ciri yang pertama, iaitu berbentuk matang. Sebenarnya ciri-ciri yang baik yang matang ni, biji benih yang tua atau lebih bunga, atau buah yang matang atau masak. Yang kedua, biji benih yang bernas, iaitu biji benih yang mempunyai isi yang penuh dan terdapat tunas pada biji benih. Yang ketiga, berbentuk normal. Berbentuk normal ini kita lihat kepada biji benih yang berbentuk asal dan tiada cacat bentuk dan fizikal. Yang keempat, berbentuk bebas, iaitu biji benih yang tiada jangkitan kulat atau serangan perosak. Kita pergi kepada proses pemilihan biji benih adalah penting kerana dapat mengasingkan terus biji benih yang berisiko. Yang kedua, supaya besaran anak benih tidak terjejas. Yang ketiga, supaya risiko anak benih tidak bercambah kurang. Dan yang keempat, supaya proses pembesaran tumbuhan tidak terbantuk. Kita pergi kepada tajuk yang keseterusnya, iaitu contoh-contoh biji benih yang rosak dan tidak sesuai disemai. Yang pertama, tidak matang; yang kedua, tidak bernas; yang ketiga, tidak cacat ataupun berbentuk cacat; dan yang keempat, berpenyakit. Selain daripada ciri-ciri di atas, bentuk lain biji benih yang tidak sesuai ditanam ialah seperti berikut, iaitu biji benih berlubang dan biji benih retak ataupun pecah. Selain dapat membezakan antara biji benih baik dan biji benih rosak, maka kerja-kerja pengasingan biji benih perlu dilakukan. Sebenarnya murid-murid, pengasingan biji benih ini boleh dilakukan secara manual menggunakan tangan.
Dan selain itu, setengah biji benih menjadi rosak walaupun pada asalnya berkeadaan baik. Ini disebabkan oleh jangkitan kulat atau cara penyimpanan yang tidak betul. Di samping itu juga, biji benih sepatutnya disimpan di tempat yang kering dan tidak lembat. Dan tidak ketinggalan juga pengasingan biji benih sesuai dilakukan bagi biji benih kasar atau besar, kerana pemerhatian dapat dilakukan dengan lebih jelas. Bagi biji benih halus, kaedah pengasingan biji benih tidak dapat dilakukan kerana tidak dapat dilakukan dengan cara pemerhatian. Sebaliknya, kaedah rendaman digunakan. Kita pergi kepada alatan tangan perkebunan dan bekas-bekas penanaman, iaitu sukatan pelajaran 5.1.2 dan 5.1.3. Kita tengok kepada alatan tangan perkebunan iaitu 5.1.2. Terdapat banyak alatan tangan yang digunakan dalam bidang pertanian. Alatan tangan ini mempunyai bentuk yang tersendiri sesuai dengan kegunaannya. Berikut ialah contoh alatan tangan yang akan digunakan. Yang pertama, sudik tangan. Apa fungsi sudik tangan sebenarnya? Untuk menggali lubang pada medium ataupun memindahkan anak benih. Yang kedua, serampan tangan. Sebenarnya dia berfungsi untuk menggemburkan medium. Dan yang ketiga, penyiran. Fungsinya untuk menyiram tanaman. Alatan yang keempat iaitu pungkis. Ia berfungsi untuk mengangkut rumput-rumpai tanah, baja, pasir serta anak benih. Semasa melakukan aktiviti menggunakan alatan tangan ini, sarung tangan perlu dipakai bagi mengelakkan kotoran. Alatan tangan yang telah digunakan perlu segera diselenggara selepas digunakan. Cara penyelenggaraan alatan tangan perkebunan ialah membersihkannya dengan air baik. Selain daripada 4 alatan tangan di atas, terdapat pelbagai lagi alatan tangan bagi tangan yang biasa digunakan semasa kerja-kerja penyediaan medium semaian dan penjagaan tanaman. Contohnya cangkul, yang kedua pecangkar tangan, yang ketiga sekata, yang keempat bekas penyembur. Sekarang kita akan pergi kepada sukatan pelajaran 5.1.4, iaitu medium semaian dan bekas semaian. Yang pertama, medium semaian ialah bahan perantara untuk menyemai biji benih. Yang kedua, terdapat pelbagai jenis medium semaian di pasaran yang diproses dan sedia digunakan. Berikut ialah contoh medium semaian yang terdapat di pasaran. Yang pertama, tanah campuran. Sebenarnya tanah campuran ini dihasilkan daripada campuran 3 bahan yang lain, iaitu tanah lom, bahan organik dan pasir sungai. Kita lihat kepada nisbah campuran ialah 2:1:1, iaitu 2 bahagian tanah lom dan ditambah 1 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir sungai. Boleh dihasilkan sendiri atau dibeli dalam bentuk sedia guna. Yang kedua, pek mas. Pek mas ini merupakan sejenis tanah gambut dan ia diimport dari luar negara. Kandungannya bebas dari kuman. Medium semaian yang ketiga iaitu kokopet. Sebenarnya kokopet ini diperbuat daripada sabuk kelapa yang telah dihancurkan dan melalui proses pengilangan.
Di samping itu juga Cocopack ini boleh diperolehi dalam bentuk serbuk atau bentuk cube dan dimanfaatkan. Berikut ditunjukkan cara-cara menhasilkan sendiri medium semaian tanah campuran. Sebenarnya murid-murid perlu tahu cara-cara menhasilkan sendiri medium semaian. Yang pertama ataupun langkah yang pertama, sediakan dan hasilkan tanah lom, bahan organik dan pasir sungai. Langkah yang kedua, sediakan alat penyungkat seperti tank kosong. Langkah yang ketiga, sukat menggunakan tank dengan nisbah 2:1:1. Langkah yang keempat, gaulkan hingga sekata dengan cangkul atau skop tangan jika banyak atau menggunakan skop tangan jika sedikit. Langkah yang kelima, apabila campuran sekata siap digunakan sebagai medium semaian. Contohnya 2 bahagian tanah lom dicampur dengan 1 bahagian bahan organik dan dicampur lagi 2 bahagian pasir sungai sama dengan tanah campuran, iaitu medium semaian. Setelah medium semaian disediakan, kita perlu menyediakan bekas-bekas semaian. Untuk bekas-bekas semaian, cikgu akan berikan pada siri yang kedua. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.